Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Okey, jadi seterusnya kita akan sambung lagi kita punya bab 3 Fourier series, iaitu dengan finding the sum of a series. Okey, salah satu kegunaan Fourier series adalah untuk dapatkan sum of a series. Okay, so we can use the Fourier series approximation to a given function to determine the sum of an infinite series. Okay, sebagai contoh, recall fx equal to x dan interval dia x from minus pi to pi, dan Fourier series untuk function ini yang kita dah cari sebelum ini diberikan oleh seperti yang tertulis. Okay, if we let x equal to pi over 2, kan kita ada fx equal to x. Okay, jadi kalau x equal to pi over 2, jadi f pi over 2 akan equal to pi over 2. Okay, kemudian kita substitute x equal to pi over 2 tu ke dalam Fourier series ini. Okay, so substitute x equal to pi over 2 ke dalam ini. So, awak akan dapat seperti yang tertulis dekat sini lah. Okay, substitute je x tu dengan pi over 2. Okay, the infinite series can be simplified further due to the fact that when n is an even integer, sin n pi over 2 equal to 0. So, kalau n even, okay, so yang sin n pi over 2 tu, okay, contoh kalau n equal to 2, so awak akan dapat sin pi, which is yang ni 0. Kalau n equal to 4, awak akan dapat sin 2 pi. So, yang ni pun 0 juga sebab ingat kita ada sin n pi kan equal to 0. Di mana n tu adalah integer. Okay. So, sin n pi over 2 equal to 0 for even n. Okay, when n is an odd integer, okay, kalau n ni odd integer, contoh kalau n equal to 1, so awak akan dapat sin pi over 2. So, yang ni is not equal to 0. Dia sama juga apa? Sin pi over 2. Dia adalah okay, kalau n tu equal to 1, so dia adalah minus 1. Okay, kalau n equal to 3, so awak akan dapat sin 3 pi over 2. Okay, so yang ini okay, so yang ni saya tersilap, yang ni plus 1. So, sin 3 pi over 2 awak akan dapat minus 1. Kalau n equal to 5, so awak akan dapat sin 5 pi over 2. So, yang ni plus 1. Okay, dan seterusnya, kalau n equal to 7, awak akan dapat sin 7 pi over 2. So, yang ni equal to minus 1. Okay, jadi untuk odd integer, okay, so kita boleh tulis, kita boleh rewrite the values of n dalam bentuk 2n minus 1, di mana n equal to 1, 2, 3. Okay, jadi n tu, okay, n. So, kita rewrite n. Okay, so yang ni awak ada mula. So, kita rewrite dia sebagai 2n minus 1 pi over 2. Okay, jadi
Sebab dia adalah odd dan kita nak n tu start from 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, so yang ni awak boleh kembangkan dia. Kita expand guna trigonometric identities. Okay, so awak akan dapat sin n pi cos pi over 2 minus cos n pi sin pi over 2. So yang ini sin n pi sama dengan kosong, cos pi over 2. Okay, cos pi over 2 pun apa dia? Cos pi over 2 pun kosong juga. Okay. Minus cos n pi. Cos n pi adalah minus 1 to the n dan sin n pi adalah 1. So, sin 2n minus 1 pi over 2 adalah minus 1 kuasa n. Okay. So, yang ni pun awak boleh ingat jugalah selain daripada sin n pi, cos n pi ni equal to minus 1 kuasa n. So, boleh tambah lagi yang sin 2n minus 1 pi over 2 sama dengan minus 1 kuasa n. Okey, boleh sebab tadi kita ada sin 2n minus 1 pi over 2 equal to minus 1 kuasa n. Dan kita punya Fourier series yang sebelum ni adalah diberikan oleh fx sx equal to 2 summation n equal to 1 minus 1 n plus 1 over n sin n pi over 2. Okey, dan kita tahu tadi yang kalau n even, sin n pi over 2 akan jadi 0. Dan kalau n tu odd, di mana kita boleh rewrite n tu sebagai 2n minus 1. So, sin kita akan jadi minus 1 kuasa n. Oleh sebab, tadi kita dah rewrite kita punya n tu. Kita dah rewrite n tu. Okay, kita rewrite n tu kepada 2n minus 1. Jadi, setiap n dekat sini kita gantikan dengan 2n minus 1. Okay, jadi yang ini awak akan dapat dia sebagai yang tertulis dekat sini. Okay, so yang ni setiap n dekat sini. Yang ni n yang sebelum ni adalah n. Yang ni kat bawah ni pun sebelum ni adalah n. So, kita gantikan dia dengan 2n minus 1. Dan yang tadi yang sini ni, so dia adalah yang ini. Sin 2n minus 1 pi over 2 sama dengan minus 1 kuasa n. Okay, so yang ini kita boleh tulislah dia sebagai yang ini. Okay, so soalan saya macam mana dapat 3n dekat sini. So, awak boleh figure out, boleh fikirkan. Yang ni sebenarnya awak boleh simplify ia daripada atas ni. Okay. Jadi, since f pi over 2, kita boleh approximate dengan s pi over 2. Okay, so yang ni, kita ada f pi over 2 adalah pi over 2 dan s pi over 2 adalah yang ini. Jadi, kita boleh tuliskan dia sebagai yang ini. Ataupun, kita boleh simplify lagi yang summation untuk minus 1 kuasa 3n over 2n minus 1. Kita boleh tulis dia equal to pi over 4. Okay, jadi 58 of Fourier series. Dengan bantuan Fourier series, kita dapat cari sum of infinite series untuk summation minus 1 to the 3n over 2n minus 1. Okay, so that's all for this topic. Continue with next section. Tak habis lagi rupanya. So yang ini, kita nak tengok satu lagi example untuk Fourier series. Okay, kalau sebelum ni kita just guna Fourier series yang simple. Di mana fx equal to x dan interval dia adalah from x
from x from minus pi to pi. Okey. Dan kita dah tengok sebelum ni, bila kita sketch, yang ini adalah odd function. Jadi kita tak perlu cari a0 dan juga an. Itu guna properties untuk odd function, odd dan even function. Okey, yang ini kita nak tengok satu lagi example. Nak cari Fourier series. Okey, di mana Fourier series kita diberikan oleh fx equal to 0 dekat interval minus 3, x from minus 3 to 0 and x from 0 to 3. Okey, di mana bila kita sketch graf untuk fx ni, kita akan dapat graf seperti ini. Okey, so graf ni dia bukan simetri dekat y-axis ataupun axis simetri. So yang ini bukan. So this function is not an even or odd function. Okay, so kalau bukan even ataupun odd function, kita kena carilah semua coefficient untuk Fourier series. Okey, jadi dekat sini kalau awak lihat, kita boleh lihat dekat sini yang interval dia adalah from minus 3 pi to 3. Okey, jadi L dia adalah 3. L dia adalah 3. Okey. Dan dia punya length, kalau nak tengok dia punya length dekat sini, length dia adalah 6 lah. Period dia 6. Okay, the function fx is assumed to be periodic extension of fx with period 6. Okay, so kalau kita nak cari dia punya, kalau kita nak tengok dia punya extension dengan period 6 over the interval minus 9 to 9. Okay, so yang ni kita extendkan je lah graf kita. Okey. So, kita akan dapatlah bila kita extend, kita akan dapat graf yang macam ni. Okey, so yang ni adalah 9. Negative 9 to 9. So, kalau tengok yang ni 3 kan. Okey, so yang ni period 6. So, yang ni pun 6 dan yang ni pun 6. So, kita just extend kan kita punya graf ni. Alright. Okey, jadi tadi kita dah sketch graph dan kita tengok graph kita bukan odd ataupun even function. Jadi kita kena perlu cari semua Fourier coefficient A0, AN dan BN. Okey, so ini kita gunakan formula je lah. So kalau siapa tak ingat, untuk cari A0 kita gunakan formula 1 over L. So ini from minus L to L, fx dx. Okay, so L kita tadi, L equal to 3. So gantikanlah L tu dengan 3. So fx kita tadi adalah fx equal to fx kita adalah 0 dekat minus 3 to 3 to 0 dan x from 0 to 3. Okay, so ini kita boleh so kita integrate lah macam biasa dan awak akan dapat A0 awak equal to 3 over 2. Okay, nak cari AN, kita gunakan formula 1 over L. L minus L, fx cos n pi x over L dx. Okay, so gantikanlah fx awak. Dan juga L awak, L yang diberi.
Okay, so dekat sini, dekat interval minus 3 to 0 sebab fx dia 0, so tak perlu nak tulis lah. Kita boleh shortcut je, tulis yang ada value sahaja. Okay, so awak kena integrate yang ni. So yang ni guna integration by part. Macam mana dapat? So kena buat. Kalau tak buat, awak tak akan tahu. So using integration by part, so awak akan dapat 3 over n square pi square cos n pi minus 1. Dan kita tahu cos n pi equal to minus 1 cos n. Okay, so yang ini kita boleh simplifykan lagi sebab kalau kita tengok n ni ada minus 1 cos n minus 1. Okay, jadi kalau n tu equal to 1, okay, so yang dalam bracket tu awak akan dapat minus 1 kuasa 1 tolak 1. So, awak akan dapat minus 1, minus 1. So, dapat minus 2. Kalau n tu equal to 2, so, minus 1 square, awak akan dapat 1 tolak 1, akan dapat kosong. Jadi, kita akan dapat tengok, kalau n tu odd, awak akan dapat nilai minus 2. Tapi, kalau n tu even, awak akan dapat 0. Jadi, kita boleh simplifykan dia. Okay. So, jadi untuk odd, kita boleh gantikan n tu, kita rewritekan n tu sebagai 2n minus 1. Okay, sebab bila n tu odd, awak akan dapat dia sebagai minus 6 over n square pi square. Jadi, kita rewrite n tu jadi 2n minus 1. Okay, so n yang dekat sini gantikan dengan 2n minus 1. Begitu juga n dekat sini gantikan juga dengan 2n minus 1. Jadi awak akan dapat minus 6 over 2n minus 1 square pi square for n equal to 1, 2, 3. Okay. Okay, seterusnya untuk cari Bn, kita guna cara yang sama. Okay, so general formula untuk Bn adalah 1 over L. Integrate from minus LL fx sin n pi x over L dx. So, gantikanlah L tu dengan 3. Dan fx yang kosong tu tak perlu letaklah. So, yang ada nilai je. So, yang ni pun guna integration by parts juga untuk dapatkan nilai dia. So, bila buat integration by part, awak akan dapat minus 3 over n pi cos n pi. Dan cos n pi ni, dia adalah minus, sama juga dengan minus 1 cos n. Okay. So, tadi dah dapat A0 equal to 3 over 2. A 2n minus 1 equal to 6 minus 6 over 2n minus 1 square pi square. Okay, dan Bn equal to minus 3n pi minus 1 cos n. Okay, so dekat sini, okay, so yang ni formula, general formula untuk Fourier series. Okay, untuk an ni, kita gantikan dia dengan 2n minus 1. Begitu jugalah dekat sini. N ni pun awak kena ganti dengan 2n minus 1. Sebab tadi kita dah gantikan n tu dengan 2n minus 1. Okay, yang Bn ni tak perlu buat apa-apa sebab kita tak buat sebarang simplification. Okay, so gantikan A0. Okay, so A0 3 over 2. Jadi A0 over 2 sama dengan 3 over 4. Okay, plus gantikan A 2n minus 1 awak yang ini. Okay, yang ni tersilap lah. Yang ni patutnya 2n minus 1 juga. Ada silap sikit. Okay, Bn. Gantikan Bn. Dan inilah awak punya Fourier series. Okay, jadi Fourier series untuk fx equal to 0. Diberikan oleh ini.
Okay, so graf ini merupakan graf yang saya plot dalam Maple. So mungkin awak boleh cuba ataupun nanti kita akan cuba plot dalam matematika sebab you all tak ada Maple. Okay, so ini merupakan graf yang kalau kita sketch tadi kan, so yang ni dia punya, okay, so yang ni abaikanlah kalau tak accurate sangat. Okay, so ini fx, fx yang kita plot tadilah, yang 0 dengan x tu. Okay, dan yang ni kita bila kita extend kan. Okay, so kalau awak tengok yang biru tu, biru tu adalah function yang ini. Dan yang merah tu adalah Fourier series daripada Sx. Yang kita buat. So kalau awak tengok, yang ni animation ni, apabila n tu semakin besar, jadi awak punya graf tu akan menghampiri graf yang color biru tu. So, kita punya Fourier series boleh approximate kita punya function nicely. Cuma dekat sini awak ada nampak yang macam gerigi-gerigi sikit tu yang dekat sini. Kan yang dekat sini, dekat dia punya discontinuous point tu, yang tu kita panggil dia sebagai Gibbs phenomena. So, yang tu awak boleh cuba carilah apa dia Gibbs phenomena tu. Okay. So, awak boleh tengoklah. Okay, and then lastly saya nak awak cuba exercise ni. Okay. Saya nak awak try buat yang E. Okay, awak boleh cuba buat sendiri dulu dan nanti awak boleh semaklah guna Maple ke Matematika ke untuk check awak punya solution. Okay, so mula-mula saya nak awak sketch the graph of the function on minus pi to pi. Okay, so sketch lah modulo sin x ni. Okay, semua tahu kan modulo sin x macam mana nak macam mana graph dia. Okay, so sketch dia from minus pi to pi. Okay, kemudian dapatkan dia punya Fourier series. Cari dia punya Fourier series. Dan kemudian bila yang ketiga ni, extendkan dia ke minus 5 pi to 5 pi. Okay, kemudian saya nak awak investigate the identities obtained using this formula. Okay, so macam ni. Awak boleh carilah, boleh tengok limit when x approach pi minus. So, sin x awak ni akan equal to apa? So, sketch dulu graf awak. So, awak akan nampak lah dia akan equal to apa. Okay. Sama dengan apa? Yang ni pun sama jugalah. When x approach pi positif, modulo sin x awak akan equal to apa. Alright. Okay, so that's all untuk Fourier series. Dan kita akan sambung dengan Fourier sin dan cosine series pula.